Definisi riwayat. Definisi riwayat ialah ilmu yang membahaskan tentang meriwayatkan hadis, yaitu menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan sanadnya secara tepat. Kepentingan hadis riwayat ialah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW secara tepat tanpa menukar lafaz dan makna. Definisi dirayah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan memahami hadis, yaitu mengkaji kandungan, makna, hukum, serta sanad dan perawi untuk mengetahui kesahihan hadis. Kepentingan hadis dirayah, yaitu membolehkan pemahaman dan penilaian kesahihan hadis untuk diamalkan dengan betul. Okey, kita beralih kepada penulisan dan juga pengumpulan hadis. Kawan-kawan, pada zaman Nabi masih hidup, Nabi SAW, hadis ni menjadikan hadis adalah sumber agama ataupun sumber hukum pada ketika itu, pada zaman Nabi, selain daripada Al-Quran. Dan juga para sahabat menerima hadis ni secara langsung daripada lisan Nabi, dan kemudian mereka pun mengikuti dan menghafaznya daripada lisan Nabi lah. Dan untuk makluman juga, hadis ketika zaman Nabi sangat melarang para sahabat mengumpulkan ataupun mencatat hadis. Ini disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama, ditakuti hadis itu bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, Nabi melarang supaya hadis ini dia tidak ditulis bersama Al-Quran dalam satu lembar. Dan yang terakhir, yang ketiga, Nabi melarang para sahabat menghafal ataupun menghafaz hadis kerana para sahabat ketika itu memiliki daya ingatan yang kuat. Kita sambung pada peringkat zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat, belum wujud lagi pengumpulan dan penulisan al-hadis secara khusus. Tetapi, ianya telah pun ditulis secara individu oleh kebanyakan para sahabat. Antaranya Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muaz bin Jabal, Jabir bin Samurah, dan ramai lagi lah. Dan seterusnya pada zaman tabi'in berlaku penyelidikan hadis kerana dikhawatiri ataupun dibimbangi berlaku penyelewengan. Ketika zaman tabi'in ini, untuk makluman semua sahabat, terdapat golongan yang bencikan Islam, golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Mu'tazilah. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Jadi sebab itulah berlaku pengumpulan hadis, terutamanya pada zaman Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Gubernur Madinah untuk mengumpulkan para hufaz ini supaya mereka dapat menulis dan juga mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kemudian pada zaman Abbasiyah pula, seorang tokoh pemimpin yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, beliau ini memerintahkan Imam Malik untuk mengumpulkan Al-Quran sehinggalah terbukunya kitab Al-Muwatta. Dan untuk makluman juga, sehingga kini terbentuknya kitab-kitab sahih, contohnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, dan yang terakhir adalah Ibnu Majah, yaitu ke-6 ini adalah kitab terkenal bagi hadis sunnah Nabi. Untuk hadis dirayah, pada zaman sahabat, mereka ini menggunakan kaedah dan dasar tertentu dalam meriwayatkan hadis. Pada ketika itu, penggunaan hadis dirayah ini berlaku secara tidak formal. Maksudnya itu tidak formal kerana belum berlaku lagi pembukuan dan penulisan hadis secara berkitab. Dan juga bagi memastikan periwayatan hadis, mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sesuatu hadis. Pada zaman tabi'in ini, berikutan penulisan dan pengumpulan hadis belum berlaku lagi, maka mereka meriwayatkan hadis sama seperti zaman para sahabat, yaitu mereka sangat berhati-hati mengikuti disiplin ilmu hadis dirayah. Pada zaman tabi'in, ini adalah satu kemuncak di mana berlaku pemalsuan hadis yang begitu banyak, sehingga kan berlaku fitnah bagi umat Islam sendiri. Berikutan itu, timbullah ilmu yang dinamakan ilmu dirayah, pembukuan ilmu hadis dirayah, yaitu bagaimana cara untuk memastikan
dan menganalisis bagaimana keadaan perawi dan periwayatannya. Dan akhirnya, pada kurun itu terawal membukukan kitab hadis adalah Imam Asy-Syafi'i, berjudul kitabnya Ar-Risalah dan juga Al-Um. Hadis riwayat terdiri daripada dua. Yang pertama, riwayat dengan lafaz yang bermaksud pemindahan sesuatu hadis dengan menitik beratkan lafaz perawinya tanpa melakukan sembarang pindahan ataupun gantian daripada perkataan asal baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah riwayah dengan makna yang bermaksud perawi yang mengemukakan hadis tanpa terikat dengan perkataan-perkataan yang didengarinya. Lalu dia menukar dengan perkataan yang lain, tapi menunjukkan maksud yang sama asal daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jenis hadis riwayah terdiri daripada dua. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, yaitu kuat ingatan, serta tiada syaz yang bermaksud janggal, dan tiada illah, yaitu kecacatan yang tersembunyi. Contoh hadis sahih yaitu An Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Hadis tersebut adalah hadis sahih. Jenis riwayah terdiri daripada dua. Yang pertama yaitu hadis ahad. Hadis ahad terdiri daripada tiga jenis. Yang pertama, hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Hadis gharib adalah memiliki satu orang perawi. Kalau hadis aziz memiliki dua orang perawi. Dan hadis masyhur memiliki tiga orang perawi. Manakala jenis yang kedua yaitu hadis mutawatir yang memiliki 10 orang ke atas perawi. Syarat hadis riwayah terdiri daripada tiga. Yang pertama, perawi mestilah mahir dalam lafaz-lafaz dan juga gaya bahasa Arab. Yang kedua, perawi mestilah mengetahui hadis itu jelas dan bukannya samar-samar ataupun kabur. Dan yang ketiga, penukaran lafaz yang tidak mengubah maknanya. Hadis riwayat timbul kerana keperluan menjaga sanad dan lafaz hadis. Nabi SAW sendiri memberi amaran agar tidak mereka-reka hadis atas namanya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayah pula lahir kerana keperluan memahami isi kandungan hadis dengan betul agar tidak disalah tafsir dalam pengamalan hukum dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah berceriakan muka orang yang mendengar kata-kataku lalu menghafaznya. Kemudian ia menyampaikannya sebagaimana ia menghafaznya." Boleh jadi orang yang membawa ilmu fiqh itu bukan seorang yang faqih, tapi ia menyampaikan ilmu fiqh itu kepada orang yang lebih faqih daripadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik, seterusnya kita beralih kepada hukum beramal. Yang pertama, hadis mutawatir. Kata Al-Imam As-Suyuti, wajib untuk kita beramal dengan hadis mutawatir tanpa perlu membahaskan mengenai perawinya. Yang kedua, hadis ahad. Pendapat yang terpilih menurut kebanyakan sahabat, tabi'in, ahli hadis, fuqaha, dan ulama usul adalah hadis ahad boleh dijadikan hujah dan wajib beramal dengannya sekiranya hadis tersebut diterima oleh ulama muhaddisin menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hadis sahih. Wajib beramal dengan hadis sahih
menurut jumhur ulama hadis, ulama usul dan para fuqaha, yang merupakan salah satu daripada hujjah syara'. Yang seterusnya hadis hasan. Hukum beramal dengan hadis hasan adalah sama seperti dengan hadis sahih. Kedudukannya sebagai hujjah adalah sama dengan hadis sahih. Begitu juga dalam beramal dengannya, tetapi ia berbeza dari segi kekuatan. Yang seterusnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif hanya dibolehkan dalam perkara kelebihan sesuatu amalan, kisah-kisah teladan, dan perkara-perkara yang mengajak kepada kebaikan. Mulanya, ilmu riwayat dan diroyah merupakan dua cabang yang penting dalam pengajian ilmu hadis. Ilmu riwayah memastikan hadis disampaikan secara tepat melalui perawi yang adil dan dipercayai. Manakala ilmu diroyah membantu menilai kandungan dan kesahihan sesuatu hadis. Kedua-duanya saling melengkapi dan menjaga keturunan sunnah. Dan penguasaan ilmu ini sangat penting bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran sunnah dan terhindar daripada ajaran yang menyeleweng. Maka, mempelajari dan memahami kedua-dua ilmu adalah satu bentuk tanggung jawab terhadap agama.